السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan pengurusi jawatan kuasa masjid, barisan ahli jawatan kuasa, para pegawai masjid, khususnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, kerana dengan limpah izinnya, alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada malam ni dalam mentalaah kitab Minhajul Abidin. InsyaAllah kalau kitab buku yang daripada saya ni muka surat 47, penghalang yang kedua, iaitu penghalang daripada makhluk. Paragraf yang kedua terakhir, insyaAllah. Jika demikian, maka sebahagian besar dari makhluk itu membimbangkan engkau, bahkan terkadang-kadang menghalangimu dan membawamu ke jalan kejahatan dan kebinasaan. Kerana sebahagian besar mereka itu tidak mengetahui hak-hak kehambaan dan hanya mengetahui lahirnya dunia. Untuk akhirat mereka lalai dan tidak memikirkannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Kita tengok nanti. Baik, kita masih membicarakan tentang halangan ataupun faktor halangan daripada makhluk. Makhluk khusus makhluk yang bernama manusia lah. Ya, memang dalam pergaulan kita seharian ni sama ada pergaulan di sekitar kita ataupun dalam kita berinteraksi melalui medsos kita. Ini kelebihan kita hari ini, kan? Walaupun kita duduk jauh di antara kita, tapi kita masih boleh berhubung melalui telefon. Telefon pula bukan sekadar suara sahaja, tetapi juga dalam waktu nyata, ya. Kita boleh buat video call, kita nampak walaupun
berada beribu-ribu kilometer, yang kita rasa mustahil lah. Kita kalau tahun 70-an dulu kalau dikatakan akan ada nanti kita telefon, boleh bercakap, boleh nampak orang, kita rasa mustahil kan. Tapi itulah, tak ada yang mustahil pun. Daripada radio dengar suara aja. Ya, radio saya ingat kecil-kecil dulu, radio jenis jenama Philip. Jenama Philip. Lepas tu pula beralih pula kepada TV, macam mana ada gambar pula. Jadi medan interaksi sesama kita tu bertambah luas. Kadang-kadang kita bukan kata kita keluar ke warung ke restoran mana-mana ke, kita mengopi mengeteh. Ni kat rumah ni. Tak, kat rumah. Senyap ya. Masing-masing ada apa ni? Ada hubungan 2 hala 3 hala masing-masing, walaupun duduk dalam satu rumah tak. Senyap ya, duduk dalam bilik masing-masing. Ayah ada grup ayah, mak ada grup mak, anak ada. Kadang-kadang duduk sekali, mari nak mengeteh mengopi, tapi masing-masing bawa keluar handphone, duk berhubung dengan orang lain. Kita ni banyak. Dan kadang-kadang boleh menghayalkan kita, boleh melalaikan kita. Imam Ghazali sebut lama dah. Imam Ghazali sebut lama dah. Nanti kita tengok apa ni, cara macam mana ataupun apalah langkah seterusnya. Sebab perkara ni semua boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah. Ini yang dikatakan makhluk. Memang handphone, dalam handphone ni ada makhluk, ada manusia yang tak ada dalam ni, tapi dalam waktu nyata boleh berhubung dengan kita. Kita sendiri berhubung. Tak, baca dalam Facebook, tengok video yang mereka hantar, tengok bagai-bagai dalam tu. Lepas tu tangan gatal. Kalau suka kita like, kalau tersentuh hati kita, nak marah ke suka ke, kita akan komen. Kalau kita rasa yang ni patut di share ni, orang lain patut tahu, kita pun tekan share. Itu dia lah. Apa juga isu kita tengok, kadang-kadang kita tengok tu komen-komen yang sangat bodoh. Komen-komen yang sangat menyakitkan. Tak pasal-pasal maki orang, padahal kita tak kenal pun orang tu. Tak, orang tak kenal kita pun. Ayat tu mesti nak cuek je. Bodoh, bodoh piang, semua dah keluar. Tak, dosa tak? Dosa tak pasal-pasal nak ngeji orang, nak menghina orang kan. Dosa lah. Kadang-kadang kita tak semena-mena kita share, kadang tak semena-mena kita komen, kita rasa kita betul. Tak, orang kata tak betul. Lepas tu lah bagai-bagai, padahal kita tak kenal pun siapa-siapa. Jangan ingat tak ada dosa pahala kat situ. Kadang nak share tu baik-baiklah, fikir dulu. Takut menjadi fitnah. Kadang-kadang dia refresh balik hak cerita hak lama-lama. Tak, hak mesti haji baru ni kan. Rupa-rupanya hak Muasim dulu. Lepas share, lepas kata ada kejadian sana. Bagai-bagai lah tuan-tuan.
Jika demikian, maka sebagian besar makhluk itu membimbangkan engkau. Memang mengacau kita, menimbulkan rasa tidak ketenteraman dalam diri kita. Kadang-kadang menghalangimu, halang, ataupun membawamu ke jalan kejahatan dan kebinasaan. Kerana sebahagian besar mereka tidak mengetahui hak-hak kehambaan. Kadang, ialah bila orang ni, kadang-kadang kita tengok kan, tak kira lah lelaki, perempuan, hak baru-baru ni isu tak, hina agama, hina Islam, hina Nabi, hina Allah sebagainya tak. Bukan orang kafir, orang Islam sendiri. Kita rasa impossible benda tu, tapi possible. Benda tu berlaku. Benda tu berlaku. Betapa jahilnya. Tak tahulah apa gila, apa setan yang masuk dalam kepala otak manusia ni. Itu dalam konteks kita di Malaysia ni. Belum lagi ke luar negara. Di Arab Saudi sendiri kan, kita tengok kan dasar bahu Saudi ni. Kalau kita dulu wawasan 20-20. Ini putera Salman, putera Muhammad ni, Prince Muhammad ni, Muhammad Salman ni, dia target 2030. Saudi ni the top among negara-negara teluk tu. Dia nak challenge Dubai, dia nak challenge Emirates, Qatar, Kuwait dan sebagainya. Dia bawa masuk hiburan. Sampai dia wujudkan satu jabatan untuk bawa hiburan masuk ke Saudi. Kita pun terkejut kan. Sambutan begitu hangat. Sambutan tu hangat. Padahal kita tengok Saudi ni, kita rasa dia ortodok lah, tertutup. Makna negara, sebab dia pusat. Sebab dia pusat boleh katakan pusat umat Islam sedunia di Saudi. Kerana di situ ada haramain, ada dua tanah haram. Tapi bila dia bawa masuk hiburan di Riyadh tu, fiesta hiburan kat Riyadh tu, tengok sambutan dia sangat mengagumkan. Orang-orang Saudi sangat teruja. Rupa-rupanya memang daripada kaki tu dah sebenarnya. Saya tengok daripada dua view, dua side. Satu side kita tengok di segi agama lah kan. Terkejut kita. Kenapa Saudi sanggup buat begini. Mana pergi imam-imam, mana pergi ulama-ulama dia yang sikit bid'ah, sikit tak betul, ini tak betul, tu tak betul. Tak. Dari sudut yang kedua, saya pandang secara peribadi, saya pandang daripada sudut bisnes. Selama ni orang Saudi ni, dia banyak keluar. Kalau bulan 6, bulan 7 panas di sana, mereka akan keluar. Mereka akan keluar ke mana? Ke Thailand, ke Europe dan sebagainya. Duit mereka ni keluar. Duit mereka ni banyak keluar. Kepala otak putera Muhammad ni, Prince Muhammad Salman ni, anak Raja Salman ni, dia kepala otak bisnes. Daripada duit keluar, baik kita ambil hak sana, awak masuk. Ambil yang daripada Eropah, daripada mana tu masuk. Duit kita tak keluar. Taklah banyak, tak sebanyak duit Saudi keluar, rakyat Saudi keluar daripada berbanding kalau kita menyediakan kemudahan untuk berhibur tu di Saudi. Dia fikir tentang bisnes. Untuk mengelakkan pengaliran keluar duit dia, lebih baik dia bawa masuk. Dia pandang bisnes, dia pandang dunia begitu. Akhirnya rosak. Bukan senang, bukan susah pun nak rosakkan manusia tu nak. Baik.
Kita tengok apa kata Hatim Al-Asam. Bukan Al-Asam, Al-Asam. Sebab nak tulis ikut Rumi, nak tulis Arab, nak tulis ikut Rumi itu masalah. Al-Asam, Al-Asam. Alif lam, alif sad mim, asam. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summu al-asum. Al-asum ataupun al-asam maksudnya pekak, puli. Hatim ni Hatim ni dia hidup abad yang ketiga. Abad yang ketiga hijrah. Makna tahun 200 hijrah macam tu. Dia ni masuk golongan salaf lah. Ya? Salafi. Dia hidup sezaman dengan Imam Hambali. Ya? Zaman ni timbulnya aliran-aliran sufi dan sebagainya. Tapi mereka ni masih berguru dengan sahabat. Ya? Berguru dengan sahabat. Sahabat berguru dengan Nabi. Makna masih dalam tempoh 300 tahun hijrah dipanggil zaman salaf lagi. Zaman salaf. Makna mereka ni ulama-ulama, imam-imam yang hidup zaman tu berguru, mendapat ilmu daripada para sahabat. Para sahabat. Sahabat, tabi'in. Zaman sahabat, zaman Nabi ni sehingga Nabi wafat lah. Lepas tu masuk zaman sahabat. Zaman sahabat. Kemudian orang yang lahir pada zaman sahabat ni, mereka ni menerima ilmu daripada sahabat. Lepas tu pula habis sahabat wafat, tabi'in ni dia ambil ilmu daripada sahabat. Daripada sahabat. Dalam tempoh 300 tahun. Dalam tempoh itulah timbulnya imam-imam mazhab. Imam-imam mazhab. Yang kata Ibnul Qayyim, Ibn Taymiyah ni dia dah 700 tahun dah. 300 tahun dah. Lepas tu dia buat kajian balik. Buat kajian lah. Janganlah nak komen, dok komplain kata apa ni, Imam Syafi'i tak betul, Imam Hambali tak betul, hadis sahih tak sahih. Depa ni berguru dengan sahabat. Berguru dengan sahabat. Kalau nak kira, banyak amalan yang bukan daripada Nabi pun. Contohnya apa tuan-tuan? Kalau kita pergi Mekah, Madinah lah. Sebab amalan ahli Mekah, amalan ahli Madinah khususnya lah, boleh dijadikan sandaran, boleh dijadikan hukum juga. Sebab mereka ni hidup zaman Nabi, tok nenek mereka dulu. Jadi amalan ni turun-temurun. Begitulah amalan ahli Madinah daripada zaman Nabi. Zaman Sayyidina Osman baru wujudnya azan 2 kali. Zaman Nabi azan sekali, hari Jumaat. Kalau tuan-tuan pergi umrah ke haji ke, kalau hari Jumaat, azan yang pertama tu jangan solat qabliyah lagi. Tak masuk waktu lagi. Sejam, kira-kira sejam sebelum masuk waktu, dia dah azan. Sayyidina Osman yang buat. Sayyidina Osman yang start. Tujuan azan tu untuk memanggil, untuk memberitahu umat Islam, penduduk Madinah pada masa tu. Sebab Madinah makin luas, makin besar pada masa tu. Sesuai dengan sabda Nabi, siapa yang mari awal ke masjid, dia akan dapat pahalanya seperti seekor unta. Siapa yang datang kemudian, lembu, kambing, ayam, telur ayam. Dah sampai telur ayam tu, bila khatib dah naik atas mimbar, malaikat hak cantik tu pun masuk dalam nak dengar khutbah. Tak dapat apa-apa, dapat telur masing-masing je. Tak. Jadi nak rebut peluang tu,
Cara macam mana nak panggil orang? Takkan nak keloi, takkan nak bunyi siren, takkan nak tiup tuan-tuan ke apa ke. Azan lah. Jadi di azan. Sebab tu kalau kita pergi Mekah ke, kat Mekah, Madinah, kat Saudi ke, masuknya azan yang pertama tu belum masuk waktu lagi. Baru pukul, kalau masuk waktu pukul 12.30, 11.30 tu dia azan dah. Dia dah azan dah. Lepas tu masuk Zuhur ataupun masuk Jumaat saja, dia azan, dia terus khutbah. Pasal tak? Saya selalu ingatkan jemaah saya, jangan dulu sembahyang sunat lagi. Sayyidina Umar sembahyang buat. Tu dia. Ni kita duk baca kan masjid ni kan. Lepas Isyak kan baca surah Al-Mulk kan. Saranan daripada pengarah Jaib supaya tiap-tiap masjid ni lepas tiap-tiap malam lepas Isyak ke, ataupun tak kira lepas maghrib, tiap malam baca surah Al-Mulk. Nabi dah sebutlah dalam hadis kan, surah Al-Mulk ni kan sebagai pendinding kita, penjamin kita daripada seksa kubur. Cara macam mana mu nak baca, ikut mu. Tak? Kita ni maklum sajalah. Terlekat-lekat baca Quran dan sebagainya. Jadi adakah salah kita baca secara berjemaah? Nabi tak buat pun baca secara berjemaah. Main dengan pok-pok ni kan, dia kata bid'ah pula. Tak? Saya dah kenal lah. Itu dia. Nabi suruh baca. Cara macam mana nak baca tu pulang. Macam saya duk cerita dululah. Nabi galakkan kita sedekah, bagi makan orang dan sebagainya. Cara tu pulang. Cara nak sedekah makan, pulang. Kat kedai kopi. Tak? Kita belanja pagi. Lepas subuh kita belanja, kira sedekah subuh tak? Sama juga cerita dia. Cuma budaya orang Arab ni, dia bawa, kita tengok kat Madinah ni, dia bawa makanan pergi masjid, dia sedekah kat masjid. Makanlah masjid lagi tak. Hampah safrah ni bukan kat berenda masjid, kat dalam masjid lagi. Tak? Kita ni lebih suka orang main kat rumah. Sebab kita nak rumah kita ni disinari dengan bacaan-bacaan, dengan selawat-selawat, dengan zikir-zikir, dengan ayat Quran dan sebagainya. Tu Baik. Hatim Al-Asam rahimahullah katanya, aku minta dari makhluk 5 perkara, aku tidak mendapatkannya. Aku minta supaya mereka taat dan zuhud, tapi mereka tidak mahu mengerjakannya. Aku minta supaya mereka menolongku dalam taat dan zuhud, tetapi mereka menolaknya. Aku meminta agar mereka redha jika aku taat dan zuhud, malahan mereka membenciku. Aku meminta supaya mereka jangan menggangguku, tetapi mereka menghalangiku dari taat dan zuhud. Aku minta supaya mereka jangan mengajak aku kepada jalan yang tidak diredai Allah, dan jangan memusuhi aku jika aku tidak mengikuti mereka, tetapi mereka tidak mempedulikan juga. Maksudnya bukan dia minta orang tak, dia cerita apa yang berlaku di sekitaran kita. Tak? Orang paksa kita ke melayan FB? Ada orang paksa ke? Ada orang minta kita mu layan? Tak, sebenarnya kita. Tapi depa yang bagi. Tak? Takat melayan WhatsApp tu satu kemudahan. Nah, jangan pandang negatif pula. Ada timing dia, makna atas kita. Ni nak melayan video, melayan, lebih teruk melayan pornografi dah. Tengok berapa orang tengok. Semua tu duit tu tuan-tuan. Siapa yang tengok, siapa yang like, siapa yang share dan sebagainya, semua ada point. Tak nanti kita nak subscribe kat situ. Automatic. Automatic. Siapa yang post itu yang depa post gila-gila. Tak, kadang tak masuk akal. Dia post dia bagi kat baby dia isap vape. Tak pasal-pasal je kerja bodoh kan.
Tak tahulah. Kita pun nak pening ni kepala otak ni kan. Kepala otak orang kita ni. Tak pasal-pasal pergi cabar. Tak pasal-pasal berkicap. Kena tabuh dengan orang. Tak kebodoh namanya. Tak tahulah. Tak tercapai akal kita nak fikir. Tapi itulah realiti yang berlaku pada hari ini. Untung kita boleh tengok. Jangan kita involve sekali sudah. Kita boleh rasa perubahan kan. Daripada tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, ni tahun 2000. Corak cara hidup manusia. Allahu Akbar. Ini luahan hati Hatim Abdul Rahman bin Hatim Al-Asam. Saya sempat petik kata-kata dia. Yang menariklah ni, saya bacakan sikit. Apa kata dia? Allahu Akbar. Orang sufi ni kata-kata dia sangat mendalam. Dia cakap lain. Percakapan yang memerlukan kita berfikir. Saya ingatlah masa saya pergi kursus bahasa Arab kat Nilampuri, Kelantan. Duduk 3 bulan kat sana. Tiap-tiap hari Jumaat selalulah pergi ke tiap-tiap hari Jumaat kan Datuk Nik Aziz kan bagi kuliah kat Padang Bah tu. Ya. Lepas tu dia ada sesi soal jawab. Orang tanya dia, Tok Guru, apa hukum makan tupai? Apa hukum makan tupai? Tok Guru, apa hukum makan tupai? Tupai, sebut tupai. Tupai lah, tupai. Tok Guru jawab, dia tak jawab hukum pun, dia jawab apa? Dia jawab, tupai lagi bagus, dia kata. Makan duduk. Orang gelak habis. Manusia ni tak kerti makan duduk, makan berdiri, dia kata. Orang teringat, tupai mana pernah makan berdiri? Tupai makan duduk. Dia jawab tu jauh. Dia jawab tu jauh, menyebabkan kita ni berfikir. Nak? Betul tak? Tupai makan duduk, dia kata. Kita terbayang tupai makan kan? Tupai makan duduk. Kadang kita ni, kalau majlis Datuk Imam makan berdiri je. Minum berdiri ya, ada khilaf di kalangan ulama, tapi makan berdiri wallahualam saya tak reti. Kalau minum berdiri ya, ada kalanya sahabat pernah tengok, ada kalanya Nabi minum dalam keadaan berdiri, ada kalanya Nabi minum dalam keadaan duduk. Tapi makan kalau ikut tasawuf ni haramlah berdiri. Sambil berjalan lagi lah. Itu dia ni. Orang sufi ni nanti ni kat mana. Ni di antara kata-kata dia yang menarik. Ku amati, dia kata, aku perhati kehidupan manusia. Aku dapati setiap manusia memiliki kecintaan dan kesayangan. Setiap orang ni dia ada benda yang dia sayang, benda yang dia cinta, dia suka. Dari beberapa kecintaannya itu ada yang menemaninya sampai pada sakit yang menyebabkan kematiannya. Orang yang dia sayang, benda yang dia sayang tu ada yang sampai bersama dengan dia sampai dia sakit, sampai dia malah kan sampai dia mati. Dan ada yang menghantarnya sampai ke perkuburan. Ada yang sampai hantar dia ke kubur. Isteri dia, anak-anak dia, isteri dia sayang dia, anak-anak dia sayang dia, dia pun sayang isteri, sayang anak-anak dia. Dah tentulah. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkannya seorang diri. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkannya seorang diri. Yalah, bila dah tanam, dia pun balik lah. Tidak ada satu pun orang yang bersedia masuk ke dalam kubur menemaninya. Hak dia sayang sangat tu,
makhluk yang dia sayang tu, sama ada makhluk tu manusia ataupun harta benda dia, kenderaan dia, apa lagi, anak isteri yang sayang pun tak sanggup temankan dia, tak sanggup duduk masuk kubur sekali, tak sanggup. Kerenungkan hal ini, lalu ku katakan, ku renungkan, aku fikir, renung, dia kata, sebaik-baik kecintaan adalah yang mahu menemani seseorang di dalam kubur dan menghiburkannya. Sebaik-baik yang dia sayang, yang dia suka, yang dia cinta tu, carilah benda yang boleh jadi teman dia, jadi kawan yang sampai ke kubur. Kena suka hak tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Amalan. Ini nak buat amalan pun malas. Tak sayang solat dia, tak sayang kederat dia, tak sayang harta dia, berkira sangat nak sedekah, berkira sangat nak infak dan sebagainya. Sayanglah tu. Allahu akbar tuan-tuan. Oleh kerana itu ku jadikan amal soleh sebagai kecintaanku. Cintalah kepada amal kebaikan, maksudnya di sini, agar dapat menjadi pelita di kuburku dan akan menghiburkan aku, menemani aku, dan tidak akan meninggalkan aku seorang diri. Allahu akbar. Semuanya tinggal. Yalah, bila kita mati, semua jadi hak orang lain dah. Mati saja, harta benda kita jadi diperaiklah. Baik. Oleh kerana itu aku tinggalkan mereka dan aku mengkhususkan diri untuk mengurus diri sendiri dengan beruzlah. Ini semua dia tinggalkan semua sampai dia digelar Al-Asam. Al-Asam. Asam ni pekak. Pekak ni dia tak mau dengar cerita-cerita lara ke, cerita-cerita hak tak elok ke apa ke, itu maksudnya. Dia bukan pekak pun, dia buat-buat pekak. Orang cerita, nak cerita hak benda hak tak faedah apa semua, dia buat-buat tak dengar. Commonwealth ni berapa dah ingat dia tak tahu. Mau dengar tak? Dia tak mau dengar sampai macam tu. Cerita dia ibarat kata macam tu lah. Al-Asam. Dia nak dengar cerita nak dengar azan, nak dengar cerita hak baik-baik. Sebab dunia ni tak habis. Kan? Dunia ni tak habis, tuan-tuan. Kehidupan kita ni tak habis. Ni masuk bulan Syura pula. Betul tak? Dah kacau belum? Ubuk suara. Dah kacau ke belum ubuk suara? Kampus saya tengah rancak ni. Bubur suara. Tak salah pun. Hak duk ingat ubuk suara. Hak puasa Syura tu kita tak ingat. Tak salah pun. Peluang kita bersedekah. Kita ambil peluang untuk sedekah. Sedekah lah. Kalau orang-orang lama-lama tak makan bosoro, teringat makan bosoro lah. Sebab dia datang bermusim. Kalau buat selalu ni dah tak sedap lah. Dia mai setahun sekali baru sedap. Tak? Uzalah disebut ataupun uzlah, yakni mengasingkan diri, adalah cara terbaik bagi mengelakkan daripada pengaruh makhluk. Cara macam mana? Uzlah. Maklumilah bahawa wahai saudaraku seagama, bahawa Nabi besar Muhammad SAW telah melukiskan zaman uzlah menyendiri dan sifat-sifat ahlinya, serta memerintahkan untuk beruzlah pada zaman itu. Dan baginda SAW lebih mengetahui tentang hal-hal yang menjadi kebaikan kita dalam agama dan dunia. Baginda SAW lebih menghendaki kebaikan untuk kita daripada kita sendiri. Nabi sendiri tunjukkan contoh. Waktu mana tuan-tuan Nabi beruzlah? Ketika di awal Islam. Nabi berada di kota metropolitan Mekah. Kat mana Nabi beruzlah? Nabi beruzlah di Gua Hira. Kan? Beruzlah di Gua Hira. Memang rosak habis pada masa tu.
di kota Mekah, sampai tahap orang kafir Quraisy ni dia tawaf Kaabah ni, telanjang. Tawaf Kaabah ni telanjang. Orang perempuan pun telanjang juga, tapi orang perempuan malam. Sebab di Mekah ni ada air. Mekah ni adalah di pertengahan jalan ataupun laluan perdagangan daripada Hadramaut ataupun Yaman di selatan, dan yang pedagang-pedagang yang melalui jalan darat nak ke Syam. Pelabuhan darat di Syam ataupun di Turki, Palestin dan sebagainya, di utara Jazirah. Mereka akan berehat di Mekah. Biasalah orang bisnes kan. Zaman tu dah ada belaka dah. Jadi Nabi menyendiri, mengelakkan daripada pengaruh-pengaruh makhluk ni. Nabi menyendiri. Di mana? Naiklah ke atas gua, masuk dah dalam gua Hira. Bukan gua pun tuan-tuan. Saya 2 kali naik. Kali yang pertama naik ni dah sampai jejak ke gua Hira. Kali yang pertama ni naik sekat je. Tih lah bukan dia. Bukan gua pun. Dia kalau bahasa orang betul gurau ni cerok je. Kita naik, turun, masuk dalam macam terowong tu, keluar pada terowong tu adalah dia punya lengkung tu boleh muat 2 orang je duduk kat situ. Daripada situ direct terus boleh nampak Masjidil Haram. Kalau tak ada bangunan Masjidil Haram tu, kata sahabat saya orang Patani, boleh nampak Kaabah. Hebat Nabi. Nabi cari tempat boleh nampak Kaabah. Jika engkau menemui zaman, jika engkau menemui zaman sebagaimana telah disifatkan dan diterangkan itu, maka ikutilah perintah Rasulullah dan terimalah sepenuh hatimu, dan jangan syak dan ragu-ragu lagi bahawa Rasulullah SAW lebih mengetahui kemaslahatan untuk dirimu pada zaman yang engkau jalani itu. Jangan sekali-kali engkau membuat alasan-alasan palsu dan menipu dirimu sendiri. Jika tidak demikian, maka engkau termasuk orang yang binasa dan tidak dapat dimaafkan lagi. Baik, bagi orang-orang yang ambil jalan tasawuf, jalan tarikat ni, dia ada waktu-waktu yang tertentu lah. Dia tak ambil taklah sepenuh masa dia beruzlah. Ada zikir-zikir yang tertentu, ada tempat-tempat untuk dia bersuluk jauh. Untuk itu perlatihan je. Itu training dia. Itu pun dipantau oleh mursyid dia. Ada guru dia. Ada guru mursyid yang memantau. Saya pernah ikut sekali lah. Tak boleh makan apa yang ada. Bukan sekadar beruzlah jauh daripada orangnya, makan pun jaga. Lalu kita duduk makan nasi, dia tak bagi makan nasi, cuma makan roti je. Perut kita jenis perut nasi, kena perut roti macam. Bukan suruh puasa pun, tukar je. Dicatu makan, dah kita tak tahan. Hak paling kesian sahabat kita, hak isyak okok. Kesian tuan-tuan, gelisah macam kucing nak beranak. Itu baru uzlah sikit ya. Nampak dia tak bagi kita bercampur dengan orang ni. Tak bagi bercampur dengan orang ni. Sama-sama kita pun duduklah sendiri-sendiri. Zikir-zikir tertentu. Tak boleh langsung sembang dengan orang. Dengan sahabat-sahabat kita pun tak bagi. Sampai macam tu. Tak sampai seminggu pun, baru 3 hari dah tak tuharah dah. Allahu Akbar. Makna nafsu kita ni besar. Meronta-ronta kita. Adapun sifat-sifat yang demikian itu ialah sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang masyhur dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhum. Beliau berkata, dikala kami berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan tentang adanya godaan-godaan, yakni fitnah
Maka Nabi SAW bersabda, di mana kamu telah melihat manusia-manusia merosak janjinya, sedikit amanahnya, dan mereka sudah menjadi demikian. Nabi sambil mencorok-corokkan jarinya. Corok-corok jari, buat macam itulah. Sebagai isyarat campur aduk kebaikan dan kejahatan. Aku bertanya, Abdullah bin Amru, aku bertanya, jika sudah demikian kami mesti bagaimana ya Rasulullah? Kalau dah macam tu jadi kebaikan dan keburukan ni tak tahu jom pakai dah, buruk ke baik ke, duk bercampur habis dah. Kami nak buat lagu mana ni? Maksudnya begitu. Jawab Rasulullah, maka kamu mesti menetap di rumah. Kalau lah macam ni jadinya, duduklah rumahmu, kata Nabi. Kuasailah lidahmu. Kuasailah lidahmu. Nabi kata, jagalah lidah. Kalau Nabi kata jaga tangan ni, tak, zaman tu tak capai lagi. Ni kita duduk rumah, duduk rumah, jaga tangan lah. Ni jahat ni. Sebenarnya hati kita, mulut kita yang bercakap sebenarnya, tak? Tapi tangan kita yang menaik, menyampaikan apa yang kita nak sebut di mulut, yang lahir daripada hati. Kepala otak kita menyusun ayat. Apa ayat yang kita nak pakai? Hati kita ni, hati kita ni yang mencetuskan apa yang kita nak sebut, tak? Dipengaruhi oleh emosi dan sebagainya, disampaikan melalui tangan-tangan kita. Bila kita dah tarik masuk, lalu kita pun tekan send, sampailah, tak? Sampailah. Orang yang kena nasiblah, tak? Kadang-kadang ni bahasa WhatsApp kita ni, bahasa kita tak maksud macam tu, tapi ayat tu bunyi kasar. Tu payah tu kan. Lebih baik telefon lah. Kalau ada isu-isu sensitif dan sebagainya. Nabi sebut, kuasailah lidahmu, dan ambillah apa yang engkau ketahui baik, dan tinggalkan apa yang tidak kau kenal, dan perbaiki khusus dirimu, tinggallah urusan umum. Maknanya kontrol lah. Kurangkan percampuran kita. Kalau lidah kita ni tak mampu kita nak jaga. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa Rasulullah SAW telah mengatakan tentang zaman fitnah itu ialah ayyamul haraj, yakni zaman kacau bilau. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apakah ayyamul haraj itu, ayyam al-haraj itu? Sabda Rasulullah SAW ialah apabila seseorang sudah tidak merasa aman dari kejahatan temannya sendiri, apatah lagi daripada orang lain. Sampai tahap tu, kawan kita, adik-beradik kita sanggup tikam kita daripada belakang, sanggup fitnah kita lagi. Sampai tahap tu, duduklah diam-diam kat rumah. Tapi ustaz-ustaz tak bolehlah duduk diam kat rumah. Saya tanya guru saya dulu, kalau macam tu saya nak jaga keluarga saya, tak boleh, tak boleh. Dia kata, hang tak boleh, hang ada ilmu, hang tak boleh. Kalau hang buat lagu tu, kalau berlaku turun balak, kena hang dulu. Tu pula hak ada ilmu ni, yang ada pengetahuan, tak bolehlah buat lagu ni. Kalau dia buat lagu ni, habis, hancur orang lain, tak? Fahsyak mungkar ni tak ada orang yang boleh dicegah. Ni bagi orang biasa-biasa ni, duduklah. Hak tak boleh nak kontrol, duduklah diam-diam kat rumah. Jagalah diri sendiri. Apabila sampai tahap yang Nabi kata, temanmu sendiri pun kamu tidak merasa aman daripada temanmu sendiri. Sampai tahap tu, bukan orang lain, kawan sendiri, tikam belakang, hentam kita balik, provokasi kita dan sebagainya.
Teruk sangat lah tu. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu tuan-tuan. Ada kesempatan yang lain kita sambung lagi insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillahil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa qubur abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa qubur al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.